Assalamualaikum, nama saya Siti Nosyakira binti Zamri. Nombor matrik saya A171359. Hari ini saya akan membentangkan apa itu ADHD. ADHD adalah singkatan kepada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau dikenali sebagai kecelaruan hyperaktif dan kurang daya tumpuan terutama dalam pembelajaran. ADHD merupakan psikiatrik yang bermula daripada zaman kanak-kanak. ADHD juga merupakan istilah perubatan yang digunakan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah dari segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek kehidupan mereka seperti dalam keluarga dan hubungan sosial. Ciri-ciri tingkah laku ADHD yang pertama adalah sukar memberi tumpuan. Kanak-kanak ini mempunyai daya tumpuan yang singkat dan juga sering melakukan kesalahan sama ketika belajar. Mereka juga tidak boleh dengar arahan yang banyak dalam satu masa yang sama dan sentiasa menghadapi masalah untuk menguruskan kerja dengan sendiri. Mereka juga mudah mengalih perhatian kepada aktiviti lain kerana mereka cepat bosan. Yang kedua, hyperaktif. Kanak-kanak hyperaktif ini akan sentiasa berkelakuan seperti menggoyangkan badan iaitu kaki dan tangannya, dan mereka juga suka berlari-lari, memanjat perabot dan tidak boleh melakukan aktiviti riadah secara senyap. Keadaan kanak-kanak ADHD ini sentiasa cegas. Mereka juga suka bercakap tanpa henti, cuma apa yang mereka bercakap itu tidak difahami oleh masyarakat sekeliling. Yang ketiga adalah impulsivity. Ciri-cirinya ialah mereka tidak sabar menanti giliran mereka melakukan sesuatu perkara dan tidakkan dengan mengikut kata hati tanpa berfikir dahulu. Mereka juga suka menjawab soalan terlebih dahulu tanpa menunggu soalan yang ditanya sepenuhnya. Suka mencelah perbualan, mengganggu aktiviti dan mengusik rakan-rakan yang lain. Kanak-kanak ADHD juga suka membuat pertimbangan yang salah, tidak dapat membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Yang keempat adalah gabungan. Gabungan ini bermaksud kategori ini kanak-kanak mempunyai ketiga-tiga kategori dan jika mereka mempunyai kategori gabungan, ini adalah sukar untuk mengawal tingkah laku mereka. Ini adalah masalah yang terdapat pada kanak-kanak ADHD. Yang pertama adalah kognitif dan pencapaian akademik, kedua sosial, ketiga emosi dan keempat tingkah laku. Dari segi kognitif, pelajar ADHD sangat lemah dalam pencapaian akademik kerana mereka tidak boleh fokus. Kedua, mempunyai masalah untuk belajar dalam jangka masa yang lama. Ketiga, mereka tidak ingat mengenai tugasan yang diberikan dan lupa untuk hantar tugasan tersebut. Dari segi sosial, kanak-kanak ADHD tidak suka bercampur dengan rakan sebaya. Pergaulan dengan rakan sebaya akan menimbulkan pertikaian kerana kanak-kanak ADHD tidak tahu berkomunikasi dengan baik. Dari segi emosi mereka sangat tidak menentu dan mereka boleh menjadi ganas tanpa sebab atau masalah kecil. Tingkah laku kanak-kanak ADHD jika di dalam kelas, dia kerap mengasah pensel daripada rakannya dan mereka suka bermain pensel semasa guru mengajar. Ini adalah faktor-faktor ADHD. Yang pertama adalah pengambilan kadar gula yang berlebihan. Ini berpunca kanak-kanak yang suka makan makanan manis dan makanan ringan. Yang kedua, faktor genetik. Jika ibu bapa tidak mengalami ADHD tetapi mereka boleh menyebabkan anak mereka mempunyai gejala akibat gangguan darah. Faktor ketiga adalah pengambilan rokok sebelum dan semasa mengandung. Keempat adalah tekanan emosi semasa ibu mengandung. Kelima adalah faktor cuaca. Cuaca atau suhu yang terlampau panas akan merangsang atau mengakibatkan kanak-kanak ADHD menjadi lebih agresif. Ini antaranya aktiviti yang sesuai untuk kanak-kanak ADHD. Yang pertama, seni mempertahankan diri. Kedua, sukan semula jadi, basikal atau mendaki. Ketiga, drama. Keempat, berlari. 5, muzik. 6, berenang.
Dan ketujuh, permainan tradisional, batu seremban, congkak atau catur. Okey, dari segi drama, ia membantu kanak-kanak ADHD untuk mengingati skrip dan mereka untuk melakukan aktiviti drama, mereka mesti melakukan latihan sekerap mungkin dan akan membantu mereka untuk lebih fokus dalam jangka masa yang lama. Okey, kesimpulan dan cadangan saya adalah memperluaskan kesedaran kanak-kanak kerana masyarakat kurang pendedahan mengenai tingkah laku ADHD. Ia membantu masyarakat sekeliling agar sentiasa berfikiran positif jika terjumpa kanak-kanak ADHD ni suka berlari, memanja, hiperaktif, dan dia agar masyarakat tidak berfikiran kepada ibu bapa dan mereka selalu beranggapan ibu bapa tidak pandai mengajar anak. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih.